Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang tadi berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan hadiah perlawanan bola sepak bawah umur 15 tahun yang diadakan semasa acara DPMMFC 2021 Football Fanfare. Disertai oleh 9 buah pasukan, perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Pang. Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi DPMMFC mula-mula berkenan menganugerahkan hadiah penjaring terbanyak kepada Safwan Zawawi dari pasukan bola sepak DPMMFC A yang menjaringkan 5 gol. Hadiah pemain terbaik dianugerahkan kepada Awangku Muhammad Syafiq Helmi bin Pengiran Muhammad Syahrom juga dari pasukan bola sepak DPMMFC A. Seterusnya, penganugerahan hadiah kepada pemenang di tempat ketiga, pasukan sekolah antarabangsa Jerudong dan pemenang tempat kedua, pasukan bola sepak DPMMFC B. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya menganugerahkan hadiah kepada Johan Perlawanan pasukan bola sepak DPMMFC A yang disertai oleh Cucunda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hasim bin Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Saibul Irshan Pengiran Anak Haji Abdul Rahim. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berkenan beramah mesra dengan para pemain DPMMFC bagi musim 2021 yang menyertai Liga Super Brunei. Liga Super Brunei 2021 yang bermula hari ini disertai oleh 15 pasukan. Sementara itu, DPMMFC Football Fanfare 2021 dimeriahkan dengan perlawanan bola sepak di bawah umur 15 tahun. Pasukan yang ikut serta, pasukan Warriors, DPMMFC A, DPMMFC B, IKLS MB5FC, Sekolah Antarabangsa Jerudong, Dash Football Academy, Bang Dalam FC, Striking Stars dan Wijaya FC. Antara yang menyertai perlawanan, Anakda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim bagi pasukan bola sepak Warriors. Dalam perlawanan petang tadi, pasukan DPMMFC A mara ke peringkat akhir dan bertemu pasukan bola sepak DPMMFC B. Pasukan Warriors yang disertai oleh Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim menewaskan pasukan Bang Dalam 2-0. Dalam pertemuan dengan Sekolah Antarabangsa Jerudong, pasukan Warriors terikat 1-1. Dalam satu lagi perlawanan bertemu pasukan DPMMFC B, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Dalam perlawanan seterusnya, pasukan Warriors tewas kepada pasukan IKL SMB5 FC. Dalam perlawanan akhir, pasukan DPMMFCA yang disertai oleh Cucunda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hasib menewaskan pasukan DPMMFCB 3-1.
Juga hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Abdul Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadzila Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menyertai Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021. 6 pasukan beraksi pada kejohanan terbuka Anjuran Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam BNA yang diteruskan hari ini. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadzila Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcon. Perlawanan pada pagi tadi menyaksikan pasukan Falcon menang 40-20 ke atas Stingers dalam 4 set perlawanan. Dalam perlawanan ini, Nur Hafizah binti Haji Abdul Siddiq dari pasukan Falcon dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Juga perlawanan yang berlangsung pagi tadi, pasukan Hokage Warriors menewaskan Thundernets dengan jaringan 52-39. Sementara itu, pada perlawanan sebelah petang, pasukan Hydra mengalahkan Roses 39-31. Otoriti Kawalan Ubat-ubatan Negara Brunei Darussalam telah mengesahkan keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID-19 Moderna untuk diberikan kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Bahannya antara yang menyusul selepas petikan titah ini. Dua kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes 255. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes ke-254 ialah seorang lelaki berumur 36 tahun, manakala kes ke-255 juga seorang lelaki berumur 45 tahun. Kedua-dua mereka tiba di negara ini dari Indonesia pada 6 Jun lalu dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kedua-dua kes tersebut memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik saja tiba ke negara ini. Sementara itu, satu kes sembuh dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 244 orang, manakala 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 114 kes. 660 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,209 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 227 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 137,172 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, 50,400 dos vaksin COVID-19 Moderna telah selamat tiba di negara Brunei Darussalam hari ini dari Sepanyol.
Ia merupakan kumpulan pertama daripada 200,000 vaksin COVID-19 Moderna yang diperolehi Kementerian Kesihatan. Autoriti Kawalan Ubat-ubatan Negara Brunei Darussalam BDMCA telah mengesahkan keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID-19 Moderna berikutan proses penilaian saintifik yang terperinci oleh Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 Kebangsaan. Pihak BDMCA juga telah memberikan kebenaran khas untuk pemberian vaksin berkenaan di negara ini semasa keadaan kecemasan atau pandemik kesihatan awam. Vaksin COVID-19 Moderna akan ditawarkan kepada rakyat dan penduduk di negara ini secara berperingkat-peringkat. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan sekali lagi mengingatkan kepada individu-individu yang ingin dapatkan suntikan vaksin COVID-19 bolehlah membuat tempahan slot masing-masing melalui aplikasi ProHealth. Universiti Teknologi Brunei dengan kerjasama Brunei LNG Sdn Bhd pagi tadi menganjurkan forum memacu inovasi ekosistem. Forum yang diadakan bersempena Anugerah Cipta Duli Pengeran Muda Mahkota 2021 dan sebagai penutup siri seminar Cipta 2021 itu diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Forum disampaikan oleh 4 ahli panel antaranya Profesor Dr. Dayah Hajar Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, antara lain mengongsikan pandangan dan idea mengenai bagaimana untuk memacu inovasi ekosistem. Acara merupakan sebahagian dari pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MICE yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sementara itu, persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE 2021 hari ini juga diisi dengan program Minggu Teknologi Digital. Program dikelolakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Universiti Teknologi Brunei dan Infocom Federation Brunei. Program diserikan dengan Cyber Battle Capture the Flag CTF edisi ke-6, anjuran pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi AITI dan syarikat IT Protective Security Services Sdn Bhd ITPSS. Hadir Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. 10 buah kumpulan bertanding di peringkat akhir Cyber Battle. Kumpulan APT 9000 muncul juara dalam pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Haji Sofian bin Sabtu, Pengarah Keselamatan Dalam Negeri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat ITPSS. Ia boleh menarik minat dan meluaskan pengetahuan kepada orang awam supaya mereka akan lebih mengetahui tentang keselamatan teknologi maklumat dan memilih IT security maybe sebagai bidang pilihan profesion mereka lah, dan seterusnya boleh mengembangkan lagi keselamatan cyber di negara Brunei Darussalam. ITPSS juga mengadakan beberapa pembentangan awam oleh pakar-pakar dan ahli-ahli profesional keselamatan siber tempatan yang merangkumi pelbagai topik keselamatan siber termasuk kerjaya dalam keselamatan siber, video forensik dan vulnerability, peralatan Internet of Things IoT. Program Code for Fun juga antara acara yang mengisi program Minggu Teknologi Digital sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE 2021. Disediakan oleh pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi AITI, program tersebut merupakan salah satu inisiatif pembelajaran bagi menyokong perkembangan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah dan programming secara praktikal dan menyeronokkan bagi penuntut-penuntut di peringkat sekolah rendah belajar asas pengekodan menggunakan alat peranti pintar. Pelatih bagi program ini ialah EduChamp Academic Tuition School.
Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Pulau Baru-Baru, Sungai Bunga dan Tanjung Kindana diadakan pagi tadi di Perkarangan Sekolah Rendah Tanjung Kindana, Mukim, Kota Batu. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan tersebut, Awang Zaini bin Haji Saleh berusia 49 tahun dan pernah bertugas sebagai pengawas Jabatan Kemajuan Perumahan Kementerian Pembangunan. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Jamiah Sri Hasnal Bolkiah pagi tadi menyerahkan sumbangan derma sejumlah RM15,003 dan 80 sen kepada 12 orang anak yatim dari Kampung Kiolam, Kampung Kiarong dan Kampung Mengelait. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pehen Orang Kaya Seri Utama Datuk Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begon Mudim Datuk Peruka Haji Abu Bakar, penasihat jawatan kuasa takmir masjid tersebut. Derma merupakan hasil kutipan sumbangan melalui tabung derma anak-anak yatim bagi ketiga buah kampung. Sumbangan itu diharap dapat membantu meringankan perbelanjaan keperluan harian dan perbelanjaan sekolah anak-anak yatim. 75 orang peserta terdiri daripada jawatan kuasa takmir masjid Kampung Batu Marang dan Muslimah Masjid Kampung Batu Marang petang tadi ikut serta dalam majlis pelancaran bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi majlis khatam Al-Quran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75. Hadir Pengarah Datuk Peruka Haji Zaini bin Pengarah Haji Kamaluddin, penasihat takmir masjid berkenaan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pasukan Pengakap Terbuka 3040 Mukim Sungai Liang mengadakan kempen kebersihan pantai sempena Hari Alam Sekitar Sedunia. Kempen diadakan di Pantai Sungai Liang, daerah Belait. Pelancaran kempen disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Ahmad, Pesuruhjaya Alam Sekitar Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Lebih 50 orang ahli menyertai kempen berkenaan dengan 25 beg mengandungi sampah sarap berjaya dikumpul. Kempen antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Untuk membersihkan pantai, dan included tanam kelapa kah, pokok kah, bunga kah. So we are giving out bunga so that we give one flower so they can grow and then they give full 10 people. So if we give 50, we can time more and more people, encourage people planting di rumah kah, di office kah, di mana-mana saja diorang feel that can cantik Brunei. Dalam usaha Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat komuniti, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Kuala Belait pagi tadi mengungkayahkan jualan ria perpustakaan. Acara diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Perpustakaan Kampung Pandan, Kuala Belait. Sebanyak 7 usahawan kecil menyertai jualan ria tersebut. Selain menjadikan perpustakaan sebagai tempat rujukan dan peminjaman buku, acara juga dihasrat dapat menjadikannya sebagai pusat komuniti untuk memberikan peluang orang ramai berkongsi kemahiran dan kepakaran. Jualan ria diserikan lagi dengan aktiviti-aktiviti yang telah disediakan oleh pihak DBP Kampung Pandan kepada kanak-kanak. Hasrat saya mudah-mudahan aktiviti seumpama ini mendapat sokongan daripada masyarakat, masyarakat terutamanya yang berhampiran inilah, supaya dapat menggunakan dan memanfaatkan segala kemudahan dan peralatan yang kami sediakan.
Sebagai usaha membantu rakyat Palestin dan memberi peluang kepada anak tempatan, terutama penduduk di daerah Temburong untuk berjinak-jinak dalam bidang keusahawanan, pagi tadi diadakan acara Kabutsel Kitani Peduli Temburong Palestin. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama jabatan daerah berkenaan. Selain aktiviti perekonomian, juga diadakan ialah jualan mini bazar produk makanan dan aktiviti sampingan seperti peraduan mewarna bagi kanak-kanak. Turut disediakan tabung bagi para pengunjung memberikan sumbangan ke tabung kemanusiaan Palestin. Hasil bayaran pendaftaran 25 peserta yang mengikuti acara ini juga akan disalurkan ke tabung kemanusiaan Palestin. Tujuan poin utama kita ini mengutip tabungan ini adalah bagi membantu rakyat di Palestin itu dengan tabung kemanusiaan itu, dan sebagaimana yang tadi lihat di Palestin itu yang benar-benar sangat-sangat memerlukan bantuan-bantuan serupa ini. Kejohanan Piala Bola Keranjang 2021 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kepawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 membuka tirainya semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Hadir menyaksikan perlawanan yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pasukan Fatih Sdn Berhad berjersi jingga membuka kempen kejohanan kali ini dengan langkah kanan menewaskan konsep Extract Me dengan keputusan 112 berbalas 79. Dalam aksi perlawanan kedua pula menyaksikan pasukan Easyway berjersi putih melakar kemenangan mudah ke atas TKT House dengan keputusan 102 berbalas 67. Pasukan RB Sham FT bangkit dari ketinggalan satu jaringan dan seterusnya memenangi perlawanan dengan menewaskan Kasuka Aroda dalam aksi Liga Futsal Brunei yang berlangsung semalam di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison, Berakas. RB Sham berjersi biru terlebih dahulu dikejutkan dengan jaringan awal Kasuka seawal minit ke-5. Pendahuluan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila RB Sham mula bangkit dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-9. RB Sham terus menguasai permainan dan menambah dua lagi jaringan pada minit ke-16 dan 18 untuk kedudukan 3-1. Masuk separuh masa kedua, Kasuka cuba bangkit dan berjaya menyumbat gol kedua untuk kedudukan 2-3. Namun kedudukan itu berkekalan hingga ke whistle penamat untuk 3 mata penuh menjadi milik RB Sham. Kejohanan bola sepang Universiti Brunei Darussalam UBD 2021 antara institusi-institusi pengajian tinggi. Kolej Perdagangan Laksmana LCB raih 3 mata penuh setelah menang tipis ke atas Universiti Teknologi Brunei UTB. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Kompleks Sukan UBD Tunku. Pada separuh masa pertama, LCB berjersi merah mempunyai banyak peluang untuk mendahului permainan, namun beberapa percubaan dari jentera serangan mereka gagal membuat penyudah. Begitu juga dengan UTB. Bersambung babak kedua, kebuntuan tersebut akhirnya terlerai pada minit ke-68 apabila Muhammad Nazhan Zulkifli berjaya menjaringkan gol untuk LCB. Kedudukan tersebut kekal hingga ke whistle penamat.